Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Malaysia Memilih bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan sudah tentu banyak perkara telah pun kami kupas bermula daripada ataupun sejak daripada pembubaran Parlimen sehinggalah ketika ini. Pelbagai isu kami angkat, suara rakyat, dan untuk waktu ini fokus utama yang akan saya berikan dalam perbincangan kita adalah berkenaan dengan sektor kesihatan. Bagaimana perlunya ada keterangkuman sistem kesihatan itu yang dilihat perlu secara holistik seiring dengan pembangunan negara, dan juga apa yang perlu menjadi fokus kepada kerajaan baharu yang bakal dibentuk nanti. Berbesar hati bersama dengan saya pada hari ini berada di studio, selalu kita bersiaran secara dalam talian sahaja, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid. Prof, terima kasih sudi hadir berada di Malaysia, dijemput datang. Prof sibuk sebenarnya, banyak jadual, tetapi masih lagi dapat meluangkan masa. Pertama sekali, Prof, asas kita nak melihat kepada kalau kita cakap dalam sektor kesihatan ini, nak memenuhi dan juga nak memastikan sistem kesihatan kita ini holistik secara menyeluruh, dan mandat political will itu perlu ada. Pandangan Prof melihat tahun sebelum ini dan juga cabaran yang perlu dilalui mereka yang akan memegang tampuk pentadbiran negara untuk 5 tahun akan datang selepas ini. Ya. Terima kasih Haris kerana memberikan input dan juga prompt untuk kita memulakan perbincangan mengenai apa yang kita harapkan pada masa hadapan. Yeah. Apabila Parlimen dibubarkan baru-baru ini, yeah, dan pada masa yang sama kita sedang bergelut dengan sistem kesihatan. Betul. Yang mendapat cabaran sejak daripada akhir tahun 2019, iaitu pandemik COVID-19 yang begitu besar yang menggugat sistem kesihatan negara kita. Kita dapat lihat bagaimana sistem negara kita begitu rapuh sekali, terpaksa menghadapi berbagai-bagai cabaran dari segi kesesuaian untuk menangani COVID-19 tersebut, sumber kewangan yang terhad, serta kerjasama di antara pihak kerajaan dan juga pemberi perkhidmatan kesihatan di swasta yang agak rapuh, dan juga isu berkaitan dengan bagaimana kita berkongsi dari segi maklumat untuk sama-sama menggemling tenaga bagi menghadapi masalah ini. Yeah. Ini merupakan salah satu daripada apa yang kita katakan tanda-tanda yang menunjukkan bahawa sistem kesihatan kita perlu menjalani suatu bentuk reformasi yang besar bagi memastikan kita mampu menangani kalau ada masalah yang sama pada masa hadapan. Yeah. Prof, bercakap soal mandat baharu yang bakal diterima kerajaan yang akan dibentuk nanti ini, termasuklah dalam usaha kita untuk memastikan sektor kesihatan kita terus berada tahap siap siaga, kerana pandemik COVID-19 mengajar kita macam-macam. Kita tahu dari segi kesiapsiagaan sistem kesihatan kita bagaimana, dari segi manpowernya bagaimana, peruntukannya, R&D researchnya, banyak perkara-perkara yang sebelum ini orang sangkakan Malaysia boleh hasilkan vaksin, rupanya Malaysia menghasilkan vaksin untuk haiwan, sedangkan vaksin untuk manusia tidak diwujudkan di Malaysia ini. Jadi banyak perkara yang perlu kita beri fokus. Apa antara fokus yang paling penting dalam meletakkan sistem sektor kesihatan kita ini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi? Ya. Jadi kalau saya sebagai pakar ekonomi kesihatan, sudah pasti tumpuan saya adalah kepada ke arah memastikan bahawa kita mempunyai dana yang mencukupi untuk menangani dan juga menguruskan sistem kesihatan kita dengan begitu baik. Pada masa sekarang kalau kita lihat kekurangan dana ini menyebabkan banyak aktiviti-aktiviti rawatan dan juga pencegahan tak dapat kita laksanakan dengan efektif. Kalau kita lihat apabila kita memerlukan vaksin untuk COVID-19, kita terpaksa mendapatkan dana di luar daripada apa yang diperuntukkan dalam jumlah yang begitu banyak, begitu tinggi, hingga saya dipahamkan hampir lebih daripada 20 bilion terpaksa dikeluarkan untuk membeli vaksin. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara penting bagi saya. Pertama sekali adalah kita mesti memastikan dana yang mencukupi ada dan kita menguruskan dana tersebut dengan sebaik mungkin. Secara kasarnya berapa peratus KDNK yang dilihat sesuai untuk diperuntukkan dalam sektor kesihatan ini? Kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku di negara-negara lain,
dan juga apa yang pernah disarankan dahulu oleh agensi-agensi antarabangsa, kita memerlukan sekurang-kurangnya 5% daripada 5% daripada KDNK 5%. Untuk keseluruhan yang dikeluarkan oleh kita panggil private dan juga public. Di Malaysia sekarang kalau kita campurkan kedua-duanya adalah lebih kurang dalam 4.5%. Dan untuk sektor awam sahaja sekitar lebih kurang dalam 2%. Baru-baru ini sebelum daripada pembaharan Parlimen, Menteri Kesihatan YB Khairy ada mencuba untuk menyarankan kita harus mengeluarkan dana sekurang-kurangnya 5% diberikan kepada sistem kesihatan awam. Ini bermakna kalau kita naikkan 5% sistem kesihatan awam dicampurkan dengan private funding, dia akan menjadi sekitar 7% daripada apa yang kita ada sekarang, 7% daripada KDNK. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang mempunyai sistem kesihatan yang agak baik seperti saya selalu mengambil contoh negara Eropah terutama sekali Scandinavian countries yang begitu baik sistem kesehatannya, mereka secara rata-rata mengeluarkan di antara 7 ke 9% daripada KDNK. Jadi kalau kita dapat mencapai 7% daripada KDNK minimum yang ada sekarang itu merupakan salah satu daripada pencapaian yang baik. Tetapi ini bermakna kita kena mengeluarkan 2 kali ganda daripada apa yang kita ada sekarang dalam diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan. Kalau sekarang Kementerian Kesihatan mendapat sekitar 30 bilion setahun, kita mesti mengeluarkan atau memperuntukkan hampir 60 bilion setahun. Jadi soalnya adakah kita mampu? Di manakah sumbernya? Ini yang merupakan perkara yang penting dari segi dasar dalam Kementerian Kesihatan dan juga sistem kesihatan Malaysia yang harus kita fikirkan. Dan saya rasa pilihan raya yang akan datang ini, pemimpin yang dilantik selepas itu harus memberikan ini sebagai satu prioriti kepada apa yang akan dilaksanakan. Prof, bercakap soal pilihan raya juga, kita akan ada jutaan pengundi muda dan kita tidak boleh terlepas daripada mereka yang bergelar sebagai graduan ataupun siswazah dalam bidang perubatan sebagai contoh. Masih lagi bergelut untuk mengejar sebagai permanent staff kaki tangan penjawat awam itu. Bertahun-tahun renewal kontrak diperbaharui. Pandangan Prof, pentingnya untuk ada sumber manusia yang mencukupi, yang kukuh dengan peruntukan yang sewajarnya untuk memastikan sokongan sistem kesihatan kita ini tidak lumpuh sekiranya berlaku apa-apa kejadian ataupun wabak bencana dan sebagainya berkait seperti COVID-19 ini. Yang perlu ada pentingnya political will untuk menyegerakan perkara-perkara sebegini. Ya, kalau kita lihat negara kita dari segi sumber daya manusia, terutama sekali doktor-doktor yang juga jururawat yang terlatih yang boleh yang ada yang boleh kita gabungkan dalam perkhidmatan kesihatan sebenarnya ada. Tetapi masalahnya bukan masalah supply, tetapi masalahnya adalah disebabkan oleh kekuatan sistem kesihatan kita, terutama sekali Kementerian Kesihatan, tidak mampu untuk menyerap kaki tangan kesihatan yang terlatih ini, terutama sekali doktor yang dilatih lebih daripada 5-6 tahun dalam latihan mereka, ditambah dengan 2 tahun lagi untuk housemanship. Tidak boleh diabsorb ke dalam kementerian, walaupun kita tahu kementerian memerlukan bilangan kaki tangan yang lebih banyak. Ratio tu tak seimbang. Tak seimbang. Jadi memang tidak seimbang. Jadi kita akhirnya apa yang berlaku adalah mereka ini mungkin terpaksa menjalankan kerja-kerja yang tidak dalam bidang kepakaran mereka, satu kerugian yang besar. Dan malahan yang satu lagi perkara adalah mereka mungkin berhijrah ke luar negara untuk mendapatkan pekerjaan di luar negara. Kita sudah dengar ramai yang berhijrah ke Singapura dan sebagainya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi perkara pokok di sini adalah pertama sekali dana untuk Kementerian Kesihatan tidak mencukupi untuk mengambil mereka ini memberikan jawatan-jawatan tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem kesihatan harus diubah supaya membolehkan mereka ini dimasukkan dan tidak mengikut saluran-saluran biasa seperti mana yang dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan sebagainya. Jadi kaedah itu harus kita lakukan dan ini sudah pun dijalankan di banyak negara-negara lain di mana diberikan sedikit kelonggaran kepada Kementerian Kesihatan untuk mengambil staf tidak mengikut
kaedah yang biasa. Yang biasa, ya. Tetapi ini ada dikatakan sebagai perkhidmatan esensial. Jadi mereka diberikan peluang untuk masuk dan lebih mudah proses pengambilan itu. Dengan cara itu kita tidak kerugian dari segi sumber manusia yang ada, tapi tidak boleh kita gemblengkan untuk memberikan perkhidmatan kesihatan. Tidak banyak isu birokrasi di situlah, maksudnya lebih mudah proses pengambilan. Okey, Prof, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak membawa perbincangan kita menjurus kepada dari segi fasiliti, sistem, rekod perubatan, kerana ini akhirnya kita akan menjurus balik kepada iltizam politik, political will itu sendiri, peruntukan dan sebagainya. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya nak berlintas langsung dengan rakan saya yang berada di Pulau Pinang. Malaysia memilih kita berhenti rehat seketika. Kita akan bersambung selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Malaysia Memilih dan sudah tentu untuk waktu ini kita nak melihat di satu kerusi yang boleh dikatakan dijangkakan akan mempunyai persaingan yang cukup sengit di Pulau Pinang, iaitu Parlimen Nibong Tebal P47. Jika boleh saya kongsikan di skrin pada ketika ini, kalau kita nak recap kembali dalam pilihan raya sebelum ini, Mansor Osman menang atas tiket PKR dengan majoritinya 15,817, menewaskan 3 lagi calon yang lain, melibatkan calon dari UMNO, PAS dan juga seorang bebas. Dengan secara keseluruhannya kalau kita nampak pecahan pengundi Melayu 48%, Cina 35%, India 17%, dan dari segi kategori umur untuk pilihan raya umum kali ini kita bakal menyaksikan berusia yang pengundi berusia 18 hingga 39 tahun mendominasi sekitar hampir 50% daripada keseluruhan jumlah pengundi yang layak untuk mengundi di Parlimen Nibong Tebal pada pilihan raya umum akan datang ini pada 19 November. Dan rakan setugas saya Umar Vati Ramaya pada ketika ini berada membuat liputan di sekitar Nibong Tebal untuk mendapatkan aspirasi rakyat di kerusi Nibong Tebal itu. Umar Vati, boleh teruskan dengan laporan apa cerita-cerita menarik berkenaan dengan di Nibong Tebal itu, Umar? Terima kasih Asyad di Pusat Penyiaran Asia, dan pada ketika ini saya berada di Parlimen 047, Parlimen Nibong Tebal, di mana Parlimen Nibong Tebal diklasifikasi atau disenaraikan sebagai salah satu kerusi panas di Pulau Pinang selain daripada Tasik Geluguk. Dan dari segi pecahannya, kita melihat terdapat 3 dun di bawah Parlimen Nibong Tebal, iaitu Dun Jawi, Sungai Aceh dan juga Sungai Bakar. Dan jika dilihat pada demografi penduduk di sini, 48.7% mewakili lelaki, manakala selebihnya mewakili perempuan di sini. Dan tentunya kalau melihat pada PRU ke-14, pengundi yang terbesar dalam kategori ini adalah berusia daripada 30 hingga 31 tahun, iaitu mewakili kira-kira 20.9%. Itu statistik yang kita lihat dalam PRU ke-14. Dan difahamkan kerusi ini akan menjadi panas bukan kerana faktor penyandang. Pada ketika ini Datuk Mansor Osman yang memilih untuk lompat parti 2 tahun lepas, di mana beliau membentuk gagasan baru bersama beberapa orang pemimpin lain termasuk Datuk Seri Azmin Ali dan sebagainya. Dan kerusi ini menjadi fokus berikutan. Ada ura-ura yang saya dengar bahawa Ketua AMK Adam Adli juga akan bertanding di pihak dari parti PKR. Dan ketiga ini apa yang saya boleh simpulkan, Datuk Mansor Osman juga akan bertanding di atas kerusi bersatu, dan dari pihak BN masih lagi sama-sama. Itu satu. Dan menariknya semalam saya sempat dan cuba untuk memahami isi hati penduduk di Nibong Tebal semalam, dan saya juga mengajukan 2 soalan. Satu, sama ada calon ataupun parti yang menjadi pilihan penduduk di Nibong Tebal. Dan menariknya kebanyakan ataupun boleh saya cakap majoriti daripada penduduk yang saya temu ramah semalam ataupun saya bercakap semalam memilih untuk calon sebagai mendepani kepentingan parti, kerana calonlah yang akan membawa suara
suara hati ataupun membawa suara penduduk Negeri Tebal di Dewan Rakyat. Dan itu satu. Dan perkara kedua yang saya cuba juga ajukan, apa pandangan, apa harapan penduduk Negeri Tebal kepada bakal calon ataupun pemimpin yang bakal menerajui kerusi Parlimen 047. Dan untuk itu kita dengarkan apa yang dikatakan oleh penduduk di Negeri Tebal pada ketika ini. Silakan. Isu rumah. First, isu rumah banjir. Bekalan air memang teruklah di sini. Air terlalu kurang. Kadang-kadang air memang berhenti. Dekat sini memang susah dapat air lah. Tahun lepas bukan macam tu, tapi tahun ini memang teruk. Berapa kali agak-agak? Dalam setahun adalah dekat 10-20 kali macam tu adalah. Memang ada masalah bekalan air lah. Saya harap pemimpin yang akan datang akan memberikan peluang pekerjaan yang banyak, khasnya untuk pelajar-pelajar yang baru habis belajar. Macam saya tak dapat pekerjaan yang sesuai lagi lah berdasarkan apa bidang yang saya belajar. So buat masa sekarang saya tolong mak saya kerja dulu. Okay. Dan itu antara perkara-perkara atau isu yang dibangkitkan oleh penduduk penduduk di kawasan Parlimen P047 Ribuan Tebal. Dan selepas ini saya dan jurukamera Rizal Rahim akan pergi ke beberapa kawasan yang dikatakan mengalami gangguan bekalan air sejak 4 tahun yang lalu. Dan saya pasti akan membawa perkembangan terkini dan juga isu-isu yang terdapat di Ribuan Tebal dalam buletin-buletin yang seterusnya. Acap. Baik, terima kasih Umawati dan juga jurukamera Rizal Rahim. Kedua-duanya anak jati Pulau Pinang akan membawakan laporan komprehensif sepanjang Malaysia memilih. Terima kasih sekali lagi Umar. Baik, kita masih lagi memberi fokus tumpuan perbincangan berkenaan dengan keterangkuman kesihatan dalam dasar pembangunan bersama dengan saya Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi polisi dan pengurusan kesihatan. Prof, masih lagi bercakap soal sistem kesihatan ini. Kalau sistem pendidikan luar bandar, kita sering cakap sekolah daif, tetapi sistem kesihatan tidak kurang asingnya. Kadang-kadang ada staf tak cukup di kawasan pedalaman, terpaksa kalau macam semalam ada kes sampai petugas kesihatan helikopternya terhempas jatuh. Alhamdulillah semuanya selamat dalam keadaan selamat walaupun mengalami kecederaan. Kita tahu fasiliti, kelengkapan, banyak lagi perkara yang perlu ditambah baik dalam sektor kesihatan kita. Bercakap soal di kawasan luar bandar, pandangan Prof melihat apa perkara yang crucial, perkara penting yang perlu segera dijadikan fokus tumpuan kepada individu yang mungkin akan memegang jawatan Menteri Kesihatan kelak dalam kerajaan baharu ini, terutama di kawasan luar bandar, Prof. Di mana-mana sistem kesihatan di dunia, biasanya sistem kesihatan dan juga fasilitas kesihatan luar bandar merupakan salah satu perkara penting yang harus diberikan keutamaan. Kerana ramai penduduk kita masih lagi tertumpu di kawasan luar bandar dan di kawasan-kawasan ini pusat-pusat kesihatan merupakan tempat pertemuan atau tempat rawatan utama dan mereka tidak boleh mengharapkan kepada kesihatan swasta. Jadi kalau kita lihat dalam bajet yang diketengahkan baru-baru ini, kementerian ada meminta bajet yang agak besar untuk memperbaiki fasilitas kesihatan, bangunan-bangunan yang lama dan sebagainya, klinik-klinik kesihatan. Jadi saya rasa ini merupakan satu langkah yang baik. Namun begitu, ada dua perkara lagi yang harus kita lihat. Pertama sekali adalah dari segi sumber daya manusia. Jadi staffing harus kita berikan perhatian supaya kita mempunyai staff yang mencukupi untuk mendapatkan untuk bekerja di sana. Kerana kita tahulah susah untuk mendapatkan doktor yang terlatih dan sebagainya untuk bekerja lama di kawasan luar bandar. Mereka mau kembali ke kawasan bandar kerana fasilitas yang lebih baik dan sebagainya. Jadi ini harus dilakukan, misalnya memberikan allowance ataupun insentif untuk mereka berkhidmat di kawasan luar bandar. Pada masa sekarang
ini terhad kepada kalau tak salah saya cuma Sabah dan Sarawak. Di Malaysia Barat ini yang saya rasa kebanyakannya mendapat gaji yang sama kalau mereka di luar bandar. Yang kedua adalah bekalan obat dan juga bekalan peralatan yang sesuai di klinik-klinik kesihatan luar bandar. Ini harus kita berikan keutamaan kerana ubat-ubat yang digunakan untuk rawatan bagi penyakit-penyakit kronik, misalnya diabetes, hypertension dan juga penyakit jantung sudah diperlukan walaupun mereka berada di luar bandar. Jadi ubat-ubat ini pastinya mahal dan kita tidak mahu ubat-ubat ini yang penting itu terputus bekalan. Betul. Jadi ini perlu kita pastikan supaya rawatan yang diberikan kepada penduduk luar bandar haruslah optimum dan sama seperti mana yang dapat dinikmati oleh mereka yang tinggal di kawasan bandar. Dan ini merupakan satu usaha yang harus kita berikan kepentingan, berikan prioriti apabila kita melakukan perubahan dalam sistem kesihatan kita. Mungkinlah ada pandangan Prof melihat kepada best practices lah, ataupun dari segi kalau kita cakap negara-negara yang boleh kita jadikan contoh. Mungkin negara membangun, kalau kita nak meletakkan negara maju itu mungkin agak sukar untuk kita mengejar dari segi sistem kesihatan itu, tetapi negara-negara yang hampir sama dengan kita yang sedang membangun best practices yang boleh kita rujuk, Prof. Sebenarnya banyak negara-negara yang mempunyai hampir pendapatan ataupun yang hampir sama dengan Malaysia, tetapi telah pun maju dari segi sistem kesehatannya. Dan ada negara yang telah pun melebihi daripada pencapaiannya bandingkan negara kita. Kalau kita lihat dalam ASEAN sendiri, misalnya Indonesia, saya sering mengambil contoh Indonesia kerana saya bekerja sebagai diambil sebagai konsultan untuk projek-projek di Indonesia untuk sementara membangunkan sistem pembiayaan. Mereka mempunyai sistem yang agak lebih terbelakang daripada Malaysia dahulu. Tetapi apabila berlaku reformasi dalam sistem kesihatan, mereka menubuhkan sistem pembiayaan kesihatan yang mantap, sehingga kan sekarang sistem kesihatan mereka jauh lebih baik daripada apa yang ada di negara kita. Contohnya, masyarakat di Indonesia mempunyai insurans kesihatan nasional dan mereka boleh mendapatkan rawatan di mana-mana klinik dan juga hospital kerajaan dan juga swasta. Dan ini mengurangkan kesesakan di fasiliti ataupun di hospital-hospital kerajaan. Kerana mereka boleh mendapatkan perkhidmatan di sana dengan dibayar oleh sistem yang dikawal oleh kerajaan. Ini merupakan satu daripada best practice. Kita belum ada sistem pembiayaan yang begitu di negara kita. Yang keduanya adalah penggunaan maklumat kesihatan, informasi kesihatan. Seperti mana kita lihat kebanyakan daripada pengundi kita pada masa sekarang ini adalah mereka yang golongan muda. Mereka ini biasanya IT savvy dan juga mereka mendapatkan boleh menggunakan IT dengan baik. Yang kita perlu berikan perhatian. Jadi misalnya kalau di luar negara, kita boleh negara-negara lain kita boleh mendapatkan appointment menggunakan app yang di dalam handphone. Dan terus mendapatkan appointment tanpa menunggu lama. Ini saya lihat sini dilaksanakan di Indonesia dan juga di beberapa buah negara lain yang dulunya jauh ke belakang daripada negara kita. Di Malaysia kita masih lagi bergelumang dengan masalah untuk memulakan electronic medical record dan sebagainya. Jauh mencari fail sampai nak kena mencari pergi bilik fail. Itu merupakan satu daripada perkara yang menyumbangkan kepada tempoh waktu untuk menunggu di hospital kita lebih lama. Dan ini mengganggu kalau masyarakat kita datang ke sana, mereka terpaksa menghabiskan masa yang panjang. Dan ini memberikan kesan ekonomi kepada mereka, tidak boleh bekerja pada hari itu dan sebagainya. Jadi ini perkara yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita sudah lama memulakan idea sejak daripada zaman Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri memulakan program-program telemedicine dan sebagainya. Tetapi apabila nak dilaksanakan, negara lain mencuri idea tersebut dan mereka sudah pun terah ke hadapan dibandingkan dengan kita. Inilah harus kita lihat kembali dan harus kita perkukuhkan dan pastikan ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Prof, berbaki lebih kurang dalam 4 minit perbincangan kita ini, pandangan Prof melihat kepada contohnya seperti dasar negara menua. Kita tahu kita perlu ada satu dasar yang kukuh, tapi belum jelas, kita tak nampak lagi perkara itu, masih lagi di peringkat EPU, perbincangan dan sebagainya. Pada masa sama, sandwich generation yang perlu menjaga ibu bapa yang berusia tua dan juga yang baru berkahwin, ada anak kecil, nak menjaga anak-anak, mereka berada di tengah sandwich generation. Dasar yang perlu ada, terutamanya kalau kita bercakap soal negara menua ini, kerana kita bakal menjadi satu yang cukup kritikal melibatkan kesihatan, keuangan dan pelbagai lagi, Prof.
Jadi kalau kita lihat isu penuaan ini merupakan isu yang dihadapi oleh kebanyakan negara di dunia ini, dan kita tidak terlepas daripada masalah tersebut. Betul. Jadi cabaran ini sebenarnya boleh kita hadapi kalau kita mempunyai sistem kesihatan yang boleh melakukan pengubahsuaian supaya mengambil kira perkara tersebut. Pada masa sekarang pun kita sudah ada, misalnya diberikan keutamaan kepada warga emas untuk datang ke hospital, diberikan boleh mempercepatkan waktu menunggu dan sebagainya. Tapi dasar keseluruhan itu perlu kita lihat, kerana dia bukan masalah kesihatan saja, tapi juga masalah kebajikan sosial. Ya, betul. Dan bagaimana kita memberikan bantuan, kerana banyak daripada warga tua kita sekarang ni yang tinggal di rumah bersendirian kerana mereka terpaksa anak-anak mereka sudah punya keluarga sendiri, dan kedua-dua suami isteri semuanya melebihi umur 70-an. Betul. Dan kadang-kadang mereka mengalami penyakit-penyakit yang kronik. Jadi kalau kita mau lihat praktis negara penuaan dari segi polisi dan juga kesihatan ni, yang terbaik adalah Jepun. Jepun mempunyai sistem yang begitu baik. Mereka boleh melakukan monitoring dengan secara online daripada hospital kepada rumah. Golongan tua ini, kalau mereka berlaku masalah, ada stroke dan sebagainya, mereka boleh melakukan respon yang cepat untuk datang dan memberikan rawatan. Ini yang harus kita wujudkan. Tapi memerlukan satu polisi yang tegas dan juga memerlukan dana yang banyak untuk menguruskan perkara ini. Akhirnya kita memerlukan satu peruntukan yang cukup besar. Harapan berbaki lebih kurang dalam 1 minit, harapan Prof kepada kerajaan baru yang bakal dibentuk, terutama individu yang bakal menduduki kerusi Menteri Kesihatan nanti. Ya, saya harapkan reformasi sektor kesihatan, terutama sekali dari segi pembiayaan dan juga penstrukturan semula sistem kesihatan kita, ini harus diberikan perhatian. Dan saya harap bakal Menteri Kesihatan yang baru dapat meneruskan idea-idea yang telah pun dimulakan sekarang, supaya kita dapat memperbaiki sistem kesihatan menjadi sistem kesihatan yang lebih mampan dan juga menyelesaikan masalah-masalah kesihatan negara kita. Itu juga harapan ramai, supaya tidaklah nanti menteri silih berganti, dasar itu juga sering berganti dan ianya hanya berada di peringkat dia tidak sampai ke bawah, tidak sampai narrow down, perkara-perkara itu tidak menjadi sebuah dasar maupun polisi. Terima kasih sekali lagi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam, ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan. Berbesar hati sekali lagi mewakili pihak Sarawak ni Prof dapat hadir hari ini. Sebelum ini kita secara virtual sahaja. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.